Falsafah ketenangan hidup. Jarang sekali masyarakat mengaitkan falsafah dalam kehidupan mereka. Oleh itu, kami akan menerangkan apakah hubungan falsafah dengan kehidupan dan apakah fungsi falsafah dalam mewujudkan ketenangan hidup. Bagaimanakah falsafah ketenangan hidup menurut perspektif Islam, dan bagaimanakah cara untuk mendapat ketenangan hidup, dan apakah ciri orang yang tenang dalam hidupnya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad. Saya akan menerangkan tentang hubungan falsafah dengan kehidupan. Ilmu falsafah mempunyai hubungan dengan kehidupan manusia. Hal ini kerana ilmu falsafah memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Masalah, sikap, kaedah, kesimpulan dan kesan antara asas yang menghubungkan kehidupan manusia dengan falsafah. Masalah ini dinyatakan adalah masalah yang berkaitan dengan manusia, moral, etika, alam, agama dan sebagainya. Usaha yang dilakukan manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah ini menaikkan banyak bidang ilmu pengetahuan. Sikap yang dimaksudkan pula ialah sikap terhadap masalah yang sebelum ini. Contohnya, jika seseorang itu berfikir mengenai agama dan meyakini agama itu benar, maka sikapnya terhadap agama itu adalah menerima dan mengikutnya. Manakala kaedah pula cara seseorang menghadapi sesuatu situasi atau perkara dalam kehidupannya. Apabila menghadapinya, seseorang itu akan menentukan sikapnya terhadap perkara itu. Seterusnya, dia akan mencari kaedah untuk menyelesaikannya. Namun, ia juga bergantung kepada pendekatan yang digunakan oleh setiap orang, yang mana dalam berbeza di antara satu sama lain. Zat ini menghasilkan kesimpulan dan kesan yang ditinggalkan yang berbeza bagi setiap individu. Oleh itu, secara keseluruhannya, manusia menggunakan ilmu falsafah yang ada pada dirinya sebagai kaedah untuk menghadapi masalah yang dihadapinya. Seterusnya adalah fungsi dan faedah falsafah ketenangan hidup. Fungsi falsafah ketenangan hidup ada 4. Yang pertama ialah falsafah memandu seseorang itu mengenal pasti pokok masalah terlebih dahulu, buat klasifikasi dan seterusnya buka fikiran, berbincang, melihat pro dan kontra tiap-tiap tanggapan tersebut. Yang kedua adalah falsafah menganjurkan berfikir dengan kritikal, logik, sistematik, teratur dan mendalam tanpa gangguan emosi, bias serta sentimental. Yang ketiga adalah falsafah membuka fikiran supaya isu yang dibahaskan itu luas mencakupi pelbagai bidang dan jurusan dan akhirnya dipandu menjurus kepada isu yang difokus. Yang terakhir adalah kesimpulan atau rumusan dibuat di akhir proses pemikiran, di mana kesimpulan atau rumusan ini dipanggil sebagai satu keputusan yang dibuat oleh seseorang individu tersebut. Terdapat juga faedah falsafah ketenangan hidup kepada individu. Yang pertama ialah falsafah dengan metod ataupun cara akal yang rasional akan membantu individu mencapai kepuasan dalam usahanya yang ingin mengetahui dan mencari jawapan mengenai sesuatu masalah. Faedah yang kedua adalah falsafah akan meningkatkan tahap kematangan minda daripada peringkat rendah kepada peringkat kematangan yang tinggi. Pengetahuan yang akan diperolehi melalui penggunaan akal yang rasional membantu peningkatan ilmu dan sekaligus meningkatkan juga tahap kematangan individu tersebut. Faedah yang ketiga pula adalah falsafah menjadi senjata kepada individu untuk mempertahankan idea, pegangan dan kepercayaan selain daripada jalan wahyu, daripada halangan dan kritikan. Faedah yang keempat adalah faedah falsafah mendorong individu mencapai matlamat yang dihajati dalam kehidupannya, sama ada mencapai kejayaan, kebaikan, kesenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Faedah yang kelima pula adalah falsafah menyediakan kemudahan yang mencukupi untuk individu berkembang maju ke hadapan, menerusi pemikiran atau kreativiti tingkah laku atau aktiviti atau menerusi model tokoh yang ideal dalam sejarah ataupun yang masih hidup supaya seseorang dapat mengukur kemajuannya. Faedah yang keenam adalah mengatur dan mengawal kehidupan individu dalam satu rangka kerja, tidak kira sama ada individu itu berpegang kuat pada mitos, ada istiadat warisan ataupun budaya tersendiri.
Okey, terdapat dua keratan akbar. Yang pertama adalah cacat penglihatan tidak menghalang untuk menguasai Al-Quran, dan keratan akbar yang kedua pula adalah remaja autism hafaz Al-Quran, di mana kita dapat melihat keratan akbar ini, mereka ini mempunyai satu falsafah ketenangan hidup yang tinggi. Walaupun mereka ini serba kekurangan, tetapi mereka mempunyai falsafah ketenangan hidup yang tinggi, di mana falsafah ini mengajar mereka untuk mencari ketenangan yang abadi di sisi Sang Pencipta. Falsafah ketenangan hidup menurut perspektif Islam. Ketenangan hidup menurut perspektif Islam iaitu kehidupan seseorang menjadi lebih tenang apabila mempunyai matlamat yang jelas dan semestinya berpandukan kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk mendapat kebahagiaan dalam hidup, ketenangan merupakan perkara yang penting untuk mewujudkan bahagia itu. Dalam Islam, ketenangan itu wujud apabila kita sentiasa beribadah kepada Allah dan memohon kepada Allah petunjuk di dalam setiap masalah atau kesukaran yang dihadapi. Stres dan depresi merupakan ujian buat kita. Hampir 1/2 juta rakyat Malaysia mempunyai simptom tekanan atau depresi. Di setiap kehidupan kita pasti akan merasai masalah ketenangan hidup. Stres dan depresi merupakan masalah yang mengganggu pemikiran dan menyebabkan kehidupan menjadi tidak tenang. Jiwa mereka mempunyai masalah yang sukar diungkapkan dan menyebabkan kehidupan mereka menjadi tidak tenang. Dalam Islam, stres dan depresi itu ialah ujian Allah untuk hamba-Nya. Oleh demikian, kita perlu menangani stres dan depresi mengikut cara yang betul. Ketenangan hidup bermula dari ketenangan hati. Kehidupan yang tenang bermula dari hati yang tenang. Jika hati tidak tenang, bagaimana untuk mendapat kehidupan yang tenang? Hati yang belum menemui ketenangan dan kebahagiaan adalah hati yang selalu disibukkan dengan urusan dunia dan masalahnya, sehingga menyebabkannya tidak mengingati Allah melainkan sedikit sahaja. Ketenangan dan kebahagiaan hakiki hanya ada pada hati yang selalu dekat dengan Allah, yang telah menjadikan Allah Ta'ala cinta tertingginya dan sentiasa berusaha untuk mengingatinya dalam seluruh keadaan. Seterusnya iaitu cara-cara mendapat ketenangan hidup menurut perspektif Islam. Yang pertama iaitu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah Ar-Ra ayat 28, artinya iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahawa mengingat Allah akan menjadi tenang dan tenteram. Ketenangan hati akan timbul jika manusia dapat mengingat kebesaran Allah, mengingat tanda-tanda kekuasaan Allah dan juga betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Manusia yang beriman akan senantiasa mengingat Allah dan menjadikan Allah sebagai sandaran hidupnya. Yang seterusnya iaitu solat. Solat merupakan salah satu komunikasi yang agung yang kita lakukan dengan Sang Rabb. Segala kegelisahan, keresahan serta kesulitan akan hilang menjadi tenteram. Kita hendaklah menjadikan solat sebagai penghibur dan penghias hati kita. Yang ketiga iaitu membaca Al-Quran. Al-Quran digunakan sebagai petunjuk hidup umat Muslim dan dapat membuat kehidupan menjadi lebih tenang kerana kita sentiasa berjalan di jalan yang benar. Selain itu, Al-Quran juga merupakan penawar bagi setiap hati yang mempunyai masalah. Yang terakhir iaitu berzikir menyebut nama Allah. Jika kita rasa jiwa kita tidak tenang, maknanya hati kita kosong. Jika kita tak berzikir kepada Allah, kita tidak memuji Allah, banyakkanlah berzikir kepada Allah dan kurangkanlah mengumpat serta mengeluh. Pastikan lidah kita dengan berzikir kepada Allah. Dengan itu barulah hidup kita menjadi tenang. Seterusnya iaitu contoh-contoh lain yang boleh membuat kehidupan kita menjadi lebih tenang iaitu membaca buku atau mendengar muzik, berdoa, selalu berfikiran positif, bersyukur dan beriadah. Antara ciri-ciri orang yang tenang adalah sentiasa bersangka baik. Yang kedua, mudah memaafkan. Yang ketiga, selalu tersenyum. Dan yang keempat, tidak iri hati dengan orang lain. Seterusnya, tidak merungut. Dan akhir sekali adalah hindari permusuhan. Begitulah yang dikatakan dengan falsafah ketenangan hidup. Tidak semua orang akan mengecapi dan dapat mengecapi ketenangan hidup. Ada orang kaya tetapi tetap hidupnya tidak tenang. Tetapi ada yang hidupnya hanya sederhana sahaja, hanya miskin, tetapi dia bersyukur dengan kehidupan yang dia jalani. Maka disitulah ketenangan dia dapat kecapi. Maka wang tidak sesekali akan dapat membeli ketenangan. Maka bersyukurlah
kita dengan apa yang ada di sekeliling hidup kita. Seterusnya, Socrates mengatakan bahawa kehidupan yang tidak diperiksa tidak layak untuk dihayati. Maka saya tutup dengan firman Allah dalam surah Al-Fath ayat 6. Maksudnya, dialah yang menurunkan semangat tenang, tenteram ke dalam hati orang-orang yang beriman supaya mereka bertambah iman dan yakin berserta dengan iman dan keyakinan mereka yang sedia ada. Padahal Allah menguasai tentera langit dan bumi untuk menolong mereka dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sekian daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.